Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk Prof. Saya Muhammad Azrin bin Harun, nombor metrik 265318. Hari ini saya akan menerangkan secara ringkas mengenai tugasan individu untuk subjek GMA-JA 2013 Perlembagaan Malaysia, dan tajuk yang telah diberikan oleh Prof kepada saya adalah Laporan Ketua Audit Negara dan Pengurusan Kewangan di Malaysia. Okey Prof, kita akan pergi kepada pengenalan. Ketua Audit Negara adalah merupakan Ketua Jabatan Audit Negara. Okey, tugas Ketua Audit Negara adalah melaksanakan pengauditan terhadap urusan kewangan di kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan di Malaysia. Okey, Ketua Audit Negara akan dilantik sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Perlu mengemukakan hasil laporan pengauditan kepada Yang di-Pertuan Agong sebelum dibentangkan di dalam Parlimen. Dan yang lebih penting, Ketua Audit Negara perlu bebas daripada pengaruh badan eksekutif, contohnya menteri-menteri dan ahli politik. Okey, maknanya Ketua Audit Negara perlu telus dalam tugas beliau. Okey Prof, dalam tugasan saya mengambil laporan pengauditan tahun 2018. Seperti di dalam slide, Prof boleh tengok. Pada tahun 2018 perlu menjalankan pengauditan penyata kewangan terhadap 150 agensi. Okey, ini yang next. Kita pergi kepada slide yang seterusnya, prinsip perakunan asas akuran. Okey, saya akan menerangkan tentang prinsip perakunan asas akuran. Okey Prof, asas akuran secara amnya adalah satu garis panduan untuk pengauditan. Asas akuran ditakdirkan oleh Jabatan Angkutan Negara Malaysia sebagai asas perakunan yang mengiktiraf urus niaga dan peristiwa lain apabila ia berlaku. Okey, perakunan asas akuran telah diselenggarakan di peringkat Kerajaan Persekutuan pada tahun 2015 di bawah program transformasi ekonomi, iaitu di bawah rancangan Malaysia ke-10. Okey, ianya dilihat sebagai usaha pelaporan kewangan kerajaan yang lebih sistematik yang berupaya bertindak sebagai medium untuk menjelaskan accountability dan ketulusan kerajaan kepada pihak berkepentingan. Okey, kebaikan perakunan akuran ialah jika sebelum ini kerajaan hanya menggunakan sistem perakunan tunai ubah suai dalam setiap pengauditan dan laporan kewangan, di mana kedudukan kewangan diiktiraf dan direkodkan apabila tunai sesuatu urus niaga diterima atau dibayar dalam tempoh perakunan yang berkenaan. Melalui sistem itu, rakyat hanya mengetahui kedudukan kewangan kerajaan hanya melalui transaksi tunai yang direkodkan, manakala liability yang tidak direkodkan menyebabkan rakyat tidak mengetahui jumlah yang sebenar hutang negara. Manakala melalui perakunan akuran pula, jumlah liability yang berlaku dalam tempoh perakunan tersebut akan turut ditunjukkan di dalam laporan kewangan, sekaligus membenarkan rakyat untuk mengetahui jumlah sebenar yang belum dijelaskan, dan seterusnya menjadi sistem pengurusan kewangan negara lebih telus dan lebih sistematik. Elemen accountability dan ketulusan dalam pengauditan pematuhan agensi persekutuan. Okey, accountability bukan sekadar peranan dan tanggungjawab dalam menggunakan sumber secara efisien, efektif dan ekonomi, malah turut meliputi tanggungjawab menjauhi dari segala penyalahgunaan sumber. Okey, pelaksanaan indeks accountability telah diperkenalkan pada tahun 2007 bagi menilai sama ada pengurusan kewangan Kementerian JMC dan negeri dilaksanakan mengikut undang-undang peraturan yang ditetapkan. Okey, ini contoh-contoh di poin yang seterusnya. Prof boleh tengok dalam slide. Okey, ini pun sama isi-isinya yang telah saya masukkan dalam tugasan dan slide. Okey, seterusnya pelaksanaan laporan Ketua Audit Negara di Malaysia. Okey, setakat 30 Ogos 2019, laporan Ketua Audit Negara yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Audit Negara adalah sebanyak 113 daripada 150 penyata kewangan agensi persekutuan. Okey, 35 penyata kewangan masih belum dimuktamarkan, manakala 2 penyata masih belum diterima, iaitu daripada Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan Suruhjaya Pengetahuan Darat SPAD. Okey, seterusnya. Okey, Akta Badan Berkanun dan laporan tahunan mengendaki setiap badan berkanun berkesudahan mengemukakan penyata kewangan tahunan kepada audit negara untuk diaudit. Okey, ini dalam next point, Prof boleh baca. Okey, seterusnya. Okey, dalam isu-isu audit negara dalam laporan Ketua Audit Negara 2018 terdapat 2 isu, iaitu di bahagian pertama dan bahagian kedua. Okey, di bahagian pertama dulu saya akan terangkan terdapat 64 isu yang telah dibangkitkan hasil pengauditan terhadap 113 penyata kewangan agensi persekutuan, di mana pencapaiannya adalah seperti berikut. Okey, yang pertama, isu penyatuan akaun. Yang kedua, isu penyesuaian perakunan, isu salah nyata dan isu tidak kepastian. Okey, di bahagian kedua pula terdapat 3 isu pengauditan pematuhan yang telah dilaksanakan terhadap 33 agensi,
di bawah kawasilia 10 kementerian. Okey, yang pertama, isu pengurusan geran daripada kementerian kepada agensi persekutuan, pelaburan universiti awam dalam syarikat subsidiari dan subsidiari. Okey, pengurusan perolehan pelatihan cegahan perubatan, pengauditan ke atas Perkeso. Okey, kita boleh tengok. Okey, kelebihan dan kekurangan laporan Ketua Audit Negara 2018 dan agensi persekutuan. Okey, kelebihan pelaksanaan pengauditan berdasarkan prinsip perundangan asas. Okey, membolehkan rakyat mengetahui tanpa selindung jumlah liability yang masih ditanggung oleh kerajaan untuk tahun kewangan berkenaan. Okey, untuk kekurangan dalam pengauditan ini, Jabatan Audit Negara masih kekurangan dari segi kaki tangan untuk audit dan kekangan masa untuk proses pengauditan. Okey, hal ini kerana berdasarkan 144 jumlah penyerta kewangan agensi persekutuan yang telah diterima, hanya 27 penyerta kewangan diaudit oleh Jabatan Audit Negara, manakala selebihnya diaudit oleh firma audit swasta iaitu FAS. Pelantikan FAS adalah berlandaskan peruntukan Seksyen 7/3 Akta Audit 1957 yang memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk melantik mana-mana pihak yang berbawa untuk melaksanakan pengauditan bagi pihak beliau. Okey, analisis. Okey, hasil daripada 148 penyerta kewangan yang diterima Jabatan Audit Negara, sebanyak 27 penyerta diaudit sendiri oleh Jabatan Audit Negara. Seperti slide sebelum tadi. Okey, memberi kelebihan kepada dua pihak apabila jabatan menumpukan kepada penauditan prestasi agensi awam. FAS boleh menimba pengalaman perekonomian awam. Okey, seterusnya. Okey, ini sisi yang telah saya selitkan di dalam tugasan dan slide. Okey, seterusnya. Okey, cadangan penambahbaikan. Okey, memastikan semua agensi persekutuan mematuhi tempoh mengemukakan penyerta kewangan masing-masing. Memberi latihan sewajarnya kepada kaki tangan. Okey, agensi persekutuan berinisiatif untuk menyediakan periksian khusus tadbiran aset bagi memudahkan unit kewangan menyediakan penyerta kewangan. Okey, seterusnya. Okey, untuk bahagian akhir itu kesimpulan. Jabatan Audit Negara telah mengutamatkan sebanyak 113 daripada 75.3% penyerta kewangan daripada jumlah 150 kewangan. Okey, daripada 150 jumlah tersebut, sebanyak 35 penyerta kewangan belum ditamatkan lagi. Okey, dan yang belum diterima. Selain itu, laporan ini dilihat diuraikan dengan sistematik dan efisien kerana pembaca mampu memahami hujung pangkal isu yang berlaku kerana penanganan yang diberikan lebih jelas dan mudah difahami. Okey, kekurangan teguran dari Ketua Audit Negara kepada agensi persekutuan dalam laporan ini membuktikan bahawa agensi ini mengambil iktibar dan panduan dari penemuan audit tahun-tahun sebelum ini. Okey, sekaligus menjadikan mereka lebih cekap, telus dan teliti dalam mengemukakan penyerta kewangan tahun perekonomian. Okey, Doktor, Prof, saya mohon maaf, video saya sangat singkat sebab terlalu banyak slide dan isi terlalu panjang. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum.